Hai korang, Assalamualaikum. Saya Faiza. Welcome back to my channel. Okey, hari ni saya tak ada orang kata buat video mengemas rumah atau memasak atau berjalan-jalan bersantai-santai atau shopping beli barang dapur ke. Semua tu pun tak. Okey, sekarang saya ada dalam bilik saya. Kalau ikutkan saya memang malulah nak buat video dekat dalam bilik saya sebab bilik saya kecil. Lepas tu bilik saya tak ada apa-apa yang menarik. Simple-simple je. Orang kata memang tak menarik lah. Ikutkan saya malu. Tapi saya lebih suka jadi diri saya sendiri. Inilah saya, Ain Faizal. Inilah kemampuan saya. Jadi walaupun bilik saya kecil, walaupun bilik saya tak ada apa-apa, tak ada apa-apa yang menarik maksud saya, tapi orang kata saya lebih suka jadi diri saya lah. Tak kisahlah orang nak cakap rumah saya kecil, orang nak cakap bilik saya kecil, bilik saya tak menarik, orang kata cara susunan atau dekor rumah saya tak menarik, lantaklah orang nak cakap apa, saya tak kisah. Saya lebih suka jadi diri saya. Okey, kalau korang nampak ni ada kerusi. Saya dah standby letak kerusi kat sini. Tujuan dia untuk memanjat, nak ambil barang kat bahagian atas ni. Kat atas ni ada beberapa drawer. Salah satu daripada drawer ni ada barang yang saya letak barang-barang scrapbook. Dalam video saya yang bila entah saya tak ingat, saya ada cakap saya nak tunjuk barang-barang scrapbook saya. Dulu saya pernah buat scrapbook dalam tak tahulah, mungkin 8 tahun yang lepas kot. Last saya buat saya punya scrapbook. Tapi itu pun separuh jalan. Lepas tu saya stop, saya dah tak buat. Okey, sekarang hero Malaya kita dah sampai. Dia turun panjat sini. Turunkan ini dulu. Okay, dia pas kat bawah. Ya Allah. Jangan kipas. Dia akan tersangkut dekat kipas. Tak tahu lah ini. Berat tak ini? Sekejap je. Okey korang, inilah barang-barang yang ada dalam drawer tadi tu. Saya dah keluarkan sebab tadi berhabuk. Sebelum saya tunjuk korang ni, saya dah siap-siap lap habuk. Sebab kalau korang nampak habuk dia, mesti korang terkejut gila punya. Orang kata dah berapa tahun kot siang ini tak lap habuk kan. Jadi saya tak tunjuk lah. Nanti kantoi lah yang saya ni pemalas. Jadi saya siap-siap lap habuk. Jadi inilah dia. Saya dah keluarkan semuanya. Saya dah susun macam ni, supaya korang lebih mudah nak tengok lah, mudah nampak. Inilah dia barang-barang yang saya gunakan dulu untuk buat scrapbook. Bagi korang yang orang kata tak pernah masuk dalam dunia scrapbook, mungkin korang takkan faham lah apa kaitan benda-benda ni semua dengan scrapbook kan. Scrapbook, benda tu orang kata buku kan. Jadi apa benda, orang kata apa kena mengena benda-benda ni semua dengan scrapbook. Jadi memang susah saya nak jelaskan. Sebab hanya orang yang ada dalam dunia scrapbook je yang faham apa benda kegunaan benda-benda ni semua. Saya akan jelaskan satu-satu. Tapi kalau korang tak faham tu tak apalah, sebab bukan dunia korang kan. Inilah dia. Saya dekat-dekat sikit. Dia kata apa kata kertas ni semua sampah ni. Kalau orang yang tak faham dia kata ni semua sampah. Kenapalah si Ain ni simpan sampah. Jadi sebenarnya sampah tu, kalau kita orang kata kreatif, boleh jadi macam-macam. Ni semua ada kegunaan dia ni. Ni kenapa butang-butang dia kata buat scrapbook? Ke dia nak menjahit ni kenapa ada butang? Semuanya ada kegunaan. Orang kata sebagai dekor lah. Dekor untuk scrapbook tu. Ni ada bunga-bunga halus. Macam-macam, ada stiker, ada ni orang panggil apa, magnet. Kalau kreatif, kita boleh jadikan benda tu sebagai dekor dekat kita punya scrapbook. Kalau saya sebut scrapbook, apa yang korang faham? Mungkin korang bayangkan scrapbook tu scrapbook yang kita buat dekat sekolah rendah dulu-dulu, macam folio projek kat sekolah kan, yang ada isi kandungan, rumusan. Itulah yang korang akan faham tentang scrapbook. Tapi yang saya buat ni, dia bukan yang macam scrapbook yang kita buat masa zaman-zaman sekolah tau. Ni kalau korang buka YouTube, bahagian
scrapbook, korang tengok yang dekat, orang kata yang orang putih buat scrapbook dekat, kadang dia tulis album scrapbook, tutorial album scrapbook. Dia lain, dia tak sama macam scrapbook yang zaman-zaman sekolah kita tu. Dia tak sama. Dia orang kata dia lebih kepada macam album scrapbook, untuk kita letak gambar. Dekat scrapbook tu, setiap helaian scrapbook tu kita letak gambar. Tapi dia lebih kreatif lah. Dia tak adalah macam scrapbook dekat sekolah tu, bukan. Jadi itulah saya cakap, kalau saya jelaskan pun korang mungkin tak faham lah. Tapi tak apa, saya tunjuk. Ini adalah hobi saya. Saya suka benda-benda yang berkaitan dengan buku, scrapbook, benda-benda macam ni. Saya suka. Dulu saya rajin buat, tapi sekarang saya dah stop buat. Dan scrapbook yang saya buat tu pun ni, ada dalam tu tau. Bawah separuh jalan, tak sempat siapkan. Nanti saya tunjuk. Macam ni, korang tengok gunting, ada banyak gunting. Dia bukan gunting biasa, bukan gunting yang kita potong benda-benda biasa. Dia lain sikit, dia berbeza sebab dia ada gigi dia lain macam sikit, nampak? Supaya bila kita potong tu, kertas tu bergigi-gigi. Nampak dia ada contoh dekat dia punya tu. Macam tu, dia bentuk dia. Gunting dia lain, tak sama macam gunting budak-budak sekolah tu. Okay, kalau korang nampak, dekat dia punya ni, dia nampak bentuk dia berbeza. Macam ni bentuk lain pula. Ada line tu kan, nampak tak? Ni semua berbeza-beza. Dia punya gigi gunting tu lain. Nampak? Lain macam dia punya gunting kan. Sebab kalau kita gunting kertas, kita akan dapat bentuk. Kertas tu berbentuk. Nampak? Dia tak sama macam gunting biasa lurus je kan. Dia tak, dia berbeza. Supaya kita punya kertas tu ada bentuk lah. Potongan yang berbentuk. Bukan kata gunting biasa. Nampak? Okay, macam ni. Nampak macam kad. Dia macam orang kata kita beli, kalau kita nak bagi hadiah kat orang kan, kita ada kad ucapan kan. Macam kad. Ni kad ucapan lah. Tapi kalau kita kreatif, kita boleh jadikan dia salah satu aksesori dekat scrapbook. Ni. Saya ada banyak ni. Ni pula. Ini kalau korang perasan, kalau korang tahu ni apa. Ini adalah label-label. Kalau kita beli baju ke apa, ni ada label-label dia. Dekat baju tu, kad-kad macam ni. Saya simpan. Untuk apa? Ini semua ada orang kata fungsi dia. Tapi itulah, nak jelaskan pun korang takkan faham punya. Macam ni. Ni macam ni dalam majalah ke apa kan, kita dapat. Kalau majalah dulu kan ada ni, huruf-huruf ni kita akan guna untuk jadikan dia tajuk ke ucapan apa-apa kan. Kita ambil huruf ni, kita potong, kita tampal. Jadi semua ni berguna. Tapi kalau orang tak tahu, dia kata apa benda sampah sarap ni. Ini penebuk kertas. Tapi kalau penebuk kertas biasa kan dia bulat. Ini dia berbentuk lah. Jadi kalau kita punya kertas tu kita tebuk, dia akan bentuk rama-rama, bentuk bunga, bentuk apple, bentuk teddy bear. Yang ni pula ni klip kertas. Kalau kita buat scrapbook, kadang kita sebagai dia penanda lah. Aksesori pun ya juga. Ni spek kecil-kecil ni pun aksesori juga. Ini bentuk rama-rama, macam-macam bentuk ada, nampak ni. Ni semua ada kegunaan dia yang tersendiri lah. Yang belakang tu, yang dekat file tu, tu. Itu ada macam-macam kertas tu, nanti saya tunjuk. Sebab terlalu banyak. Ada yang dah berterabur, benda tu sampai rosak. Sebab terlalu banyak dia punya kertas, sampai rosak dia punya besi tu. Cangkuk dia tu, sampai cabut-cabut. Okay, saya tunjuk yang dalam ni. Okay, dalam file ni ada benda-benda ni. Ada macam-macam ni. Ni puzzle sebenarnya. Tapi kalau korang kreatif, dia boleh jadi macam-macam untuk scrapbook. Tapi itulah, saya tak sempat nak buat benda-benda semua ni. Saya dah, orang kata dah simpan barang-barang ni, orang kata untuk buat scrapbook. Tapi akhirnya benda tu tengedala. Kesadaan macam tu dia, saya tak sempat nak habiskan.
Oh, ini Daniel punya zaman sekolah ni. Korang tengok. Ni masa dia sekolah tadika, orang kata last lah. Sebelum naik darjah 1, kata last sekolah tadika, saya suruh dia bawa dekat sekolah, minta tolong cikgu dia tulis. Tahun 2014. Inilah muka Daniel masa sekolah rendah. Ni cikgu dia yang kedua. Kalau zaman kita sekolah dulu, kan selalu famous autograph ni kan. Saya beli juga ni. Asalnya untuk Daniel lah, tapi bila dah simpan dalam file ni, tak ingat dah tentang keujian benda ni. Jadi tak buat pun autograph. Famous zaman dulu, banyak buku autograph saya. Jadi untuk yang file ni tak ada apa sangat lah. Tu tadi je lah autograph. Tapi autograph tu sebenarnya kalau kita kreatif, kita boleh jadikan dia scrapbook. Kita boleh, orang kata, pelbagaikan lagi benda tu. Kita boleh letak dekor-dekor apa semua kan. Tu sebab tu lah saya simpan sebenarnya. Jadi kita tengok yang lain. Kita tengok apa ada dalam ni. Saya pun dah lupa apa ada dalam ni. Oh, kau boleh nampak? Kau boleh bayangkan tak ini apa? Sekejap Ini adalah paper bag. Kadang-kadang kalau zaman sekarang orang guna ni untuk letak goreng pisang. Kalau korang pasal kan, kalau kita beli goreng pisang kan, kadang diorang tak letak dalam plastik sebab berminyak, diorang letak dalam paper bag macam ni. Untuk apa saya beli ni? Ini pun boleh dijadikan scrapbook. Kita cantum-cantum dia, kita lipat-lipat dia. Dia boleh jadi scrapbook yang kata boleh buka ke sini, selak sana, boleh letak kad, boleh letak gambar. Tapi korang tak faham kan? Korang tak faham, korang abai ke? Tak payah pening nak fikir apa benda yang merepek ni kan. Okey, kita tengok barang yang seterusnya. Yang ni last. Sebab ini adalah scrapbook yang saya buat yang tak habis tu. Ini last saya tunjuk. Ini pun, ini file biasa sebenarnya. Tapi kalau korang kreatif, dia boleh jadi scrapbook. Yang orang kata scrapbook yang segera lah. Sebab apa saya kata scrapbook segera? Sebab dia dah siap-siap ada benda ni kan. Kita tak perlu nak cantum-cantum sendiri. Kita tak perlu nak binding ke nak buat apa-apa. Sebab dia dah siap. Lepas tu kita buka aja. Depan ni kita boleh letak kertas. Orang kata kertas yang bercorak lah. Tak ada lah. Macam ni kan kosong je, tak menarik kan. Lepas tu kita buka. Kita boleh, ni pun letak kertas. Kertas yang bercorak. Nanti saya tunjuk kertas bercorak tu maksudnya apa. Okay, saya ambil yang belakang tu. Situ ada banyak kertas bercorak. Nanti mungkin korang faham. Okay, dalam file ni ada macam-macam benda. Ni salah satu dia ni. Dia boleh letak gambar. Awak dia bentuk baju. Tengah-tengah dia kita boleh letak gambar. Saya ada macam-macam colour. Ni warna biru ada. Sebab saya buat scrapbook tu memang album scrapbook. Memang khas untuk gambar lah. Lepas tu kita boleh juga letak kat ucapan ke apa kan. Tak kira lah tema apa. Tema baby ke. Kalau kita dapat anak, kita nak letak koleksi gambar anak-anak kita kan. Boleh je letak buat scrapbook gambar anak. Masa baby. Terpulang lah. Ni semua saya beli. Yang ni saya potong. Dia bunga. Sebenarnya dia paper bag. Saya potong ikut bentuk bunga ni. Jadi kita boleh jadikan dia hiasan kat dalam scrapbook. Itu semua kena kreatif lah. Kalau tak kreatif memang tak boleh. Ni saya nak potong ikut bentuk bunga ni. Bukan senang ni. Lama ni saya nak potong. Daripada dia kertas keping, kita nak potong ikut bentuk bunga. Bukan senang. Lama saya nak potong. Ini paper bag juga ni. Tapi daripada paper bag, kita boleh jadikan scrapbook. Sebab dia keras ni. Bunga-bunga ni kita rajin, kita potong ikut bentuk. Lepas tu kita tampal dekat kita punya scrapbook. Dia jadi nampak macam bunga tu timbul. Ni kertas yang kita nak dekor. Macam-macam corak saya ada. Macam ni ada. Ada corak macam ni. Macam ni. Macam-macam corak ada. Ikutlah kita nak pakai tema apa. Kalau kita nak tema pink, kita ambil je lah kertas yang warna pink. Semua warna pink. Pun boleh juga.
Kita nak klasik, kita ambil corak klasik. Ni ceria, love, kita ambil corak love. Nak corak vantage ke apa ke, semua ada. Yang dah terbarai ni, ini maknanya saya gunalah, saya dah guna. Nampak tu, saya dah potong-potong kan. Selain daripada itu, saya guna juga kertas pembalut hadiah pun. Saya jadikan dia, orang kata, salah satu bahan untuk buat scrapbook. Ikut corak, ikut tema kita. Macam mana ada, ikutlah. Saya memang orang kata, kalau zaman dulu asal pergi tempat yang buku ke kertas pembalut hadiah ke, saya mesti singgah, saya mesti beli. Jadi orang kata bila saya nak guna untuk buat scrapbook tu, semua benda dah ada. Cuma masa nak buat je tadi, nampak. Macam-macam ada. Ni. Kalau anak lelaki, kita nak buat album scrapbook untuk anak lelaki, nak letak, orang kata nak letak gambar anak lelaki, kita boleh guna corak yang orang kata bersesuaian dengan anak lelaki. Macam ni. Macam-macam. Ni cupcake. Pilih je lah yang mana ni. Ni kalau nak tema-tema pink. Macam-macam saya ada. Nampak? Kadang-kadang sampai saya lupa saya ada benda ni. Sebab simpan lama sangat. Nampak? Lama saya kumpul benda ni. Daripada file biasa, kita ambil kertas-kertas yang bercorak ni, kita tampal, dia akan jadi sesuatu yang sangat menarik. Ni. Dia akan jadi sesuatu yang sangat menarik. Tapi saya tak sempat nak siapkan. Okey, jom kita tengok barang-barang lain pula. Okey, saya tunjuk yang belah belakang tu pula. Okey, ni dia. Ini pun kertas. Dia kecil-kecil sikit, saiz kecil-kecil. Tapi dia, kalau kita beli satu paket dia ada macam-macam corak. Ada macam-macam corak. Jadi saya malas nak keluarkan. Susah pula nak keluarkan. Ni dia. Ni semua dah terbarai sebab tu dah rosak dah. Ni semua ada kegunaan dia. Semua tu lah. Ada macam-macam. Kalau kita nak huruf-huruf, kadang kita nak tulis kad ke apa kan, memerlukan huruf, ni dia. Nombor ada. Apa yang tak ada? Semua benda saya ada. Nampak? Macam-macam. Dan kata modal dia pun besar lah. Dulu-dulu saya rajin simpan benda-benda macam ni. Nampak? Ni jenis form tau. Dia lembut. Pun ada kegunaan dia juga. Dia bukan kertas ni. Ni macam dia berspine sikit. Dia ada kegunaan dia juga. Tapi itulah. Cakap pun korang tak faham. Ni dia. Banyak kertas. Macam-macam bentuk ada, nampak? Ni bentuk baju. Daripada bentuk baju ni kita boleh buat scrapbook bentuk baju. Jadi kita akan guna beberapa kertas keras yang bentuk baju. Jadi bila tu kita boleh selak. Belakang tu letak gambar selak lagi. Letak gambar selak lagi. Letak gambar. Korang faham tak apa maksud saya? Korang tak faham kan? Jadi inilah dia. Macam-macam. Kalau kita nak buat scrapbook bentuk cupcake, ni macam ni. Nak buat scrapbook bentuk cawan, ni dia. Bentuk teko, bentuk apa, macam-macam bentuk saya boleh buat. Ni dia. Tapi scrapbook bentuk botol susu pun boleh. Ni kalau kita bentuk macam kita buat scrapbook bentuk istana pun boleh. Macam-macam. Ni cupcake. Macam benda saya boleh buat. Bukan saya boleh buat. Daripada benda macam ni kita boleh jadikan dia scrapbook yang pelbagai bentuk, pelbagai jenis. Cuma saya tak sempat buat pun. Nampak? Saya tak tahu kenapa saya minat dengan benda-benda macam ni. Tapi memang saya minat sangat lah. Ni kalau kita dekat scrapbook tu kita akan ada poket-poket yang tertentu. Kita nak selitkan kad ucapan ke. Kalau kita nak hadiahkan orang scrapbook, orang kata untuk orang tu, contohnya dia baru bersalin, anak lelaki kan, perempuan, kita nak bagi dia album supaya dia boleh letak gambar anak dia. Jadi ni semua ni
bentuk-bentuk yang antara bentuk-bentuk yang kita boleh gunakan untuk buat scrapbook. Mungkin sekarang kau tak faham, saya akan tunjuk yang terakhir sekali. Saya punya scrapbook yang orang kata separuh siap tu. Mungkin korang akan faham apa maksud saya. Sekarang korang tak akan faham, tak apa. Saya tunjuk je dulu benda-benda yang saya ada untuk buat scrapbook. Korang layankan je lah. Macam yang benda-benda ni semua saya tak perlu tunjuk satu persatu lah. Sebab dia hanya orang kata dijadikan sebagai hiasan dekat scrapbook. Cukuplah saya seimbas lalu je dekat-dekat. Tak perlulah saya nak tunjuk satu-satu. Pening kepala korang dikerang. Ni je lah. Yang macam yang itu ada gam. Jadi kalau kita nak buat scrapbook tu, nak tambah kertas, kita kena ada gam, ada double side tape, ada peralatan-peralatan dia. Inilah dia. Jadi yang ini saya tak adalah nak terangkan detail-detail. Cukup sekadar tengok seimbas lalu macam ni. Okey, seterusnya saya nak tunjuk saya punya ni alat yang orang kata antara alat yang saya gunakan untuk buat scrapbook. Ni. Korang faham tak ni apa? Ini pemotong kertas. Kalau kita dekat sekolah, kita guna pisau, kita guna gunting, pembaris, ukur, lepas tu macam tu kan. Ini yang canggih sikit lah. Ini alat yang canggih sikit untuk kita potong kertas. Dia ada ukuran dia. Alamak, bela pula. Dia ada ukuran dia. Ni dia punya pisau. Okay, contoh dia macam ni. Ni kertas kan. Kita nak potong. Kita letak. Kita dah ukur-ukur kertas kita paras mana yang kita nak. Kita letak. Kita dah letak kertas macam ni. Yang ini dia punya pisau sebenarnya. Bawah dia tu ada mata pisau. Jadi ni kita tolak je. Automatik kertas akan terpotong. Tada! Nampak tak? Confirm dia punya potongan tu lurus. Kalau kita guna gunting pun kadang-kadang bengkok-bengkok, bergigi-gigi. Ni tak lurus. Dia orang kata memang alat ni memudahkan kerja untuk orang yang buat scrapbook, nak potong kertas. Inilah dia. Sebab dia ada ukuran dia yang tertentu, yang tepat. Orang kata yang tepat. Inilah alat dia yang saya guna. Mahal ni. Masa saya beli tu memang mahal. Tapi sebab saya masa zaman-zaman saya buat scrapbook ni, memang saya orang kata memang gila ke sangat lah dengan scrapbook. Saya sanggup beli. Bukan murah ni, mahal. Tapi tak tahulah kalau zaman sekarang benda dah terlalu banyak, dia dah jadi murah, saya tak pasti. Tapi masa saya beli ni memang mahal. Saya sanggup lah simpan duit untuk beli benda ni. Okey, settle penjelasan untuk bahagian ni. Tersimpan. Ini kita simpan lah. Kena simpan elok sebab nanti dia patah. Sayang. Okey, seterusnya saya nak tunjuk yang ni. Ini pun mungkin korang tak akan faham lagi kot. Orang kata belum boleh tangkap apa yang saya nak tunjuk. Ni ada pelbagai bentuk. Dia bukan kertas hitam biasa. Dia ada bentuk. Tapi bentuk ni semua saya yang buat sendirilah. Asalnya dia kertas hitam biasa. Petak biasa je. Jadi saya ukur, saya potong, jadikan dia bentuk macam ni. Dia ada macam-macam bentuk saya buat. Ni bentuk baju budak. Ini pun ada, nampak dia ada kegunaan dia lah. Tapi gelap lah, susah nak nampak. Bentuk pin napkin budak. Ada macam-macam lah. Ada bentuk cawan. Ni bentuk cawan. Ini tak apalah, ni tak payah tunjuk lah. Tunjuk pun korang tak akan faham. Seterusnya saya nak tunjuk ni. Ini kira buku nota saya lah. Orang kata macam mana nak cakap. Kalau sebelum kita buat scrapbook, kita mesti ada lakaran dia lah. Lakaran, ukuran dia. Jadi ini ukuran-ukuran buku pula scrapbook saya. Setiap helaian tu dia ada ukuran tertentu lah. Ni ukuran dia. Ini saya tulis sendiri lah ni. Saya buat pun saya rujuk pada YouTube lah. YouTube orang putih kan, diorang buat scrapbook memang menarik. Jadi saya tengok diorang buat. Diorang ada tutorial dia punya macam mana cara nak buat ukuran. Jadi saya ambil lah daripada ukuran tu,
saya catat dekat buku supaya tak lupa. Lain kali nak buat senang. Macam mana bentuk dia daripada sekeping kertas. Lepas tu kita ukur, kita lipat, dia boleh jadi pelbagai bentuk. Ni ukuran dia. Ni semua saya buat sendirilah. Saya tengok daripada YouTube. Saya lukis, saya tulislah dia punya ukuran semua. Ni semua saya yang buat ni. Macam-macam bentuk ada. Ada ukuran yang tersendiri. Ni semua saya yang buat. Abaikan tulisan yang buruk tu, macam budak-budak sekolah punya tulisan tu, abaikan. Bukannya asal nak buat scrapbook, ambil kertas, tampal, siap. Tak ada, dia ada ukuran tertentu. Ada bentuk tertentu. Bukan senang. Ada lipatan-lipatan tertentu. Nampak ni. Ni hasil kerja saya dah ni. Sorry kalau korang bosan dengan video saya kali ni. Saya cuma nak share lah apa hobi saya dulu. Dan sebenarnya masih lagi, hobi tu masih ada. Masih, orang kata, saya masih suka buat benda-benda macam ni. Cuma saya tak ada masa. Saya dah tak ada ruang lagi dah nak buat benda-benda macam ni. Ini yang terakhir saya nak tunjuk. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.